Hai, Assalamualaikum. Apa khabar Crypto Nation? Dalam video kali ini saya nak kongsikan rakaman perkongsian saya pagi tadi di Radio Cool FM. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Cool FM di atas jemputan pagi tadi berkenaan dengan apa itu cryptocurrency. Jom kita dengarkan rakaman perbualan ini. Terima kasih kepada anda sekali lagi. Terus dengarkan kami di Cool FM, pilihan pertama untuk isu semasa. Hari ini kita nak menambahkan ilmu, pengetahuan, nak clearkan apa yang samar, apa yang tidak mengenai mata wang kripto ni. Ramai yang bersalah anggap mengenai kripto ni salah. Ada yang kata taklah, okey, semuanya tak ada masalah. So kita nak kasih clear betul-betul. Okey, Meh, kita bersama dengan pengarang My Cryptoversity Muhammad Nazri Cik Hassan. Cik Muhammad Nazri, selamat pagi bersama AJ Haizat dan juga Muaz di Cool FM. Selamat pagi. Baik. Apa khabar? Baik, Khabar baik, Cik Alhamdulillah. Nazri. Kami memang betul-betul buntu dan juga nak tanya mengenai wang kripto ni, sebab dipahamkan ada beberapa individu yang pernah kena tipu lah. Dan rupa-rupanya Encik Nazri sendiri pun pernah kena scam dengan kripto ni pada tahun 2016 ya. Seronok nak tahu ni. Betul-betul. Saya sendiri pun pernah kena tipu sebab pada masa tu tahun 2016, 2017 benda ni agak baru kan. Alright. So, susah kita nak dapat info atau nak dapat source berkenaan dengan saluran-saluran yang betul pasal cryptocurrency pada masa tu. Apatah lagi masa tu banyak halangan-halangan terhadap cryptocurrency. Tapi saya dah tahu pasal cryptocurrency daripada 2011 sehingga 2013. Saya just baca saja sehingga 2015 barulah saya mula memberi kripto Bitcoin yang pertama saya. Tapi ingatkan benda tu dah betul dah kan. Kena scam juga. Jadi apabila selepas kena scam tu lah saya belajar sesuatu daripada situ. Saya cakap benda ni sesuatu yang bagus untuk masa depan kan. So saya cakap saya tak nak masyarakat di luar sana tertipu macam saya yang pernah terkena. Jadi daripada situlah saya mula berkongsi berkenaan dengan cryptocurrency, berkenaan dengan dia punya sistem, dia punya teknologi dengan masyarakat di luar sana. okey. Melalui Facebook saja pada masa itulah. Nazri, mungkin boleh share untuk saya dan juga Aizah, Muaz, rasanya kripto ni apa benda sebenarnya? Okey, mungkin ramai yang tidak tahu apa itu cryptocurrency. Tetapi bila kita sebut pasal Bitcoin, agak ramai yang lebih tahu, lebih faham berkenaan dengan, lebih tahu pasal Bitcoin berbanding dengan cryptocurrency. Dia sama ke tak sama Bitcoin sebenarnya adalah salah satu daripada cryptocurrency di mana pada masa sekarang kita ada lebih daripada 10,000 cryptocurrency di dalam dunia internet. Jadi banyak sangat. Ada yang berkualiti, ada yang tak berkualiti, ada yang scam. So kena berhati-hatilah dekat situ. Sebab ada yang orang sekarang senang dicipta. So mereka cipta kripto untuk manipulasi, just untuk membuat keuntungan saja, kemudian mereka larikan diri. Itulah nak tahu. Berbalik pada soalan tadi, kripto tu apa? Cryptocurrency sebenarnya dia token ataupun coin yang dihasilkan melalui kriptografik. Jadi apabila dia berbeza dengan wang kertas, berbeza dengan wang kertas di mana wang kertas dia boleh dicetak, dicetak, tetapi berbanding dengan kripto, dia dicipta secara kriptografik melalui teknologi komputer. Dia ada algoritma sendiri. Macam contoh, saya ambil contoh yang paling mudah adalah Bitcoin. Bitcoin dicipta sebanyak 21 juta sahaja. Okey. 21 juta saja. So maknanya bila dah habis 21 juta tu dah tak ada lagi Bitcoin yang baru. Tapi ada value tak? Ada value. So sekarang Bitcoin yang berada dalam pasaran adalah sebanyak 18.7 juta. Okay. So dia dihasilkan melalui sistem yang terperinci. Buat masa sekarang Bitcoin dihasilkan sebanyak 6.25 Bitcoin setiap 10 minit. Bermakna setiap 10 minit tu akan keluar 6.25 Bitcoin yang baru. Baik. So
dia akan berkurangan setiap 4 tahun. Jadi 4 tahun lagi dia akan berkurang separuh daripada 6.25. Okey, kita nak sambung lagi dengan Cik pada Nazri. tahun 2024 nanti dia akan makin berkurang. Jadi Cik Nazri, saya rasa saya nak sambung lagi dengan Cik Nazri sebab buat masa sekarang ni saya memang belum faham lagi apa itu kripto. Yelah, apa yang Cik Nazri bagi tahu memang clear. Ya, sah ke tidak sah ni? Tapi memang banyak lagi lah yang kita nak kongsikan kepada semua kawan-kawan Saya kita. rasa ilmu ni pun kalau kita tengok Cik Nazri daripada 2011. Maksudnya lama. Kita yang baru beberapa minit belajar ni, tu yang dia confuse tu. Tak apa, kejap lagi kita akan bawakan sekali lagi untuk anda mengenali ataupun mengambil tahu mengenai Bitcoin ni. Terus bersama Cool FM. Apa itu cryptocurrency, mata wang kripto bersama AJ Haizan Muaz di Cool FM. Kita ada Cik Nazri Hassan, pengarang My Cryptoversity. Kami bertiga memang tak faham lagi apa benda ni. Begitu juga dengan anda, mungkin ada yang dah arif, ada juga yang baru saja nak belajar, yang memang suka mengenai pelaburan ni. Dia suka mencari satu platform yang baru. Sebab mungkin setengah pelaburan ni apabila dia dah tamat tempohnya, kena beralih kepada sesuatu yang lebih besar. Contohnya kan. Dan kalau kita tengok bagaimana pula agaknya pelaburan wang kripto di Malaysia ni, sebab tu kita bawakan Cik Nazri. Okey, apa yang Cik Nazri katakan tadi, apa yang boleh saya faham sikit. Kripto ni, Cik Nazri, dia lebih kurang mata wang digital yang wujud dekat alam internet Ya, betul. Alright. Lepas tu siapa yang establishkan wang ini sehingga boleh dijadikan sebagai wang? Okey, dia pada asalnya cryptocurrency Bitcoin ni dicipta adalah untuk mengelakkan perbelanjaan yang berganda di dalam sistem akaun sebenarnya. Masa awal internet dicipta dulu, ada online transaction di mana ada perbelanjaan yang berganda ataupun perbelanjaan yang double kan. Kemudian dia dihasilkan untuk mengatasi situasi yang macam ni. Jadi walaupun dia dicipta sebenarnya tujuan untuk sebagai currency, tetapi sifat yang ada pada cryptocurrency dan Bitcoin sekarang masih lagi tidak menepati ciri-ciri mata wang. Jadi sebab itulah di Malaysia kita di bawah Suruhanjaya Security, Bitcoin dan aset digital adalah di bawah spesifikasi sebagai aset security, bukan sebagai mata wang. Belum disahkan sebagai mata wang lah. Tapi dia sekarang adalah sebagai aset. Ramai orang keliru sebab orang ingat cryptocurrency sebab dia currency, mata wang currency itu kan. Jadi mereka ingat Bitcoin dan kripto lain adalah currency, tapi sebenarnya dia adalah lebih kepada aset, di mana dia boleh menyimpan nilai seperti mana yang kita ada sebelum ini, seperti emas dan perak. Cuma beza emas dan perak tu dia ada fizikal kan. Ada fizikal, yes. Dia ada fizikal, tapi sebab sekarang kan kita zaman teknologi apa semua, so kita dah tak ada fizikal, dah paperless, dah apa semua. So Bitcoin ni dan kripto ni dia menyimpan nilai. So kalau kita tengok masa saya beli dulu satu Bitcoin tahun 2015, 1040 satu sekarang, Bitcoin. So sekarang hari ni dah ada 135,000 tak silap saya. Baru saya tengok ni 136 dah. Satu Bitcoin. 136. Satu Bitcoin. Dan dia pernah naik 269,000 beberapa minggu lepas. Tapi bila kita berurus niaga Bitcoin ni, memang ada buyer ke Cik Nazri? Ada buyer di dalam dunia internet, ada buyer. Di Malaysia, kerajaan telah meluluskan 3 kripto berusaha yang telah berdaftar dengan Bank Negara dan Suruhanjaya Security. So once kita kita beli tu, jadi kita boleh menjual beli di dalam bursa kripto sama seperti dengan bursa Malaysia. kita boleh cashkan ke duit tu? Kita boleh cash, kita boleh nak cairkan, kita boleh nak beli, sama macam kalau yang biasa, orang biasa trade di bursa Malaysia kan. Mereka beli saham dekat sana, jual beli dekat sana. Di bursa kripto dekat Malaysia pun sama juga. Kita boleh back in duit dekat situ, beli masa murah, dan bila harga naik tinggi kita boleh jual. Kita boleh cairkan. Cash in, cash out semua situ Cash out sama dengan bursa Malaysia. Okey, sekali lagi Cik Nazri boleh kongsikan yang di bursa kripto yang diluluskan oleh Malaysia apa 3 tu?
Yang pertama adalah Luno, yang kedua adalah Synergy, yang ketiga adalah Tokenize. So ini adalah 3 bursa kripto yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Yang lain jangan percayalah, maksudnya kalau ada orang yang offer. Yang lain let dulu lah. Yang lain tu anda kena, kalau anda buat, so atas tanggungjawab sendiri. Faham. Sebab dia tidak dikawasi oleh kerajaan kan. So yang Faham. 3 ini adalah lebih selamat. Bagi mereka yang baru bermula, saya sarankan ikut saluran yang betul. Tadi apa Luno Luno. Betul lah, saya dah buat turun Luno ni. Oh betul lah. Selamat kau selamat. Selamat lah, Kena selamat. scan, kau Duit kena tu ada scan. lagi. Sebab bila tak masuk pun, sebab bila minta IC pun saya jadi takut tak jadi gitu betul kan. lah. Tak ada masalah Cik Nazri Itu memang dia punya dia punya Yang sah Itu yang sah. Itu yang sah. Kalau ada masalah dengan mereka bertiga ni, kita boleh buat laporan dekat Suruhanjaya Security dan boleh diambil tindakan. Kita boleh saman mereka atau mereka pun boleh saman kita. Faham. Okey. Baik. Terima kasih banyak Cik Nazri. Adalah sedikit penjelasan yang kami perolehi. Maknanya untuk kami bertiga tak adalah memandang negatif ataupun langsung tak faham. And then kita cakap yang bukan-bukan mengenai mata wang kripto ni. Betul, dan kita tahu yang mana satu sah kan. Okey, terima kasih Cik Nazri atas perkongsian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mungkin anda nak dapatkan info, anda boleh cari saja My Cryptoversity yang mana ada pelbagai perkongsian dikatakan akan melahirkan satu generasi yang celik kripto seperti yang kita kongsikan tadilah kan. Jadi tadi saya dengar Encik Nazri ada sebut mengenai pakar keselamatan cyber. Itu juga memainkan peranan yang penting dan kita akan cuba bawakan untuk anda. Selamat pagi kepada anda yang terus bersama dengan kami. Awal pagi ini anda dengarkan Cool FM kan, kita berbicara dan juga kita berkongsikan mengenai wang kripto yang sentiasa disebut-sebut ada keuntungan, ada juga kejatuhannya. Kalau kita tengok awal pagi tadi ada sedikit pengurangan. Tapi mungkin ada yang ambil tahu, ada juga yang tak ambil tahu. Tapi dalam keadaan sekarang ni, berada di rumah, ada orang cuba tahu untuk belajar mengenai pelaburan. Pada awalnya saya memang ragu-ragu, memang was-was dan juga tak berani sebab nak melabur. Kalau kita dengar apa yang Cik Nazri katakan tadi sebagai pengarang My Crypto University ni, memang satu jumlah yang sangat besar dan juga tinggi nilai dia. Satu kripto berapa ribu? Satu kripto bersamaan dengan RM135,841. Okey, bayangkan Cik Nazri masa mula-mula beli dulu baru 1,000 lebih. Sekarang dah 100,000 lebih. Kalau dia cairkan satu kripto tu, wow. Tak, bayangkan kalau kau masuk RM50 kan, dia punya untuk sekarang untuk Bitcoin tu kan RM50 kau baru dapat 0.00036,807 Bitcoin. Itu untuk sekarang Boleh dapat satu lah maksudnya. Bawah dapat tak sampai satu. Entah dalam bulat macam shilling tu. RM1 lah. Tak sampai. Okey. Jadi kan kita dah berbual panjang tadi dengan Cik Nazri. Sekarang kita bersama dengan Tuan Fong Chu Fook, Ketua Pegawai Eksekutif LGMS, iaitu pakar keselamatan cyber. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi mengikuti rangkaman ini sehingga habis. Diharapkan perkongsian itu tadi dapat memberi sedikit manfaat kepada terutamanya newbie yang baru nak berkecimpung dalam bidang cryptocurrency. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Duk kampung tak apa, janji ada kripto. Assalamualaikum.